السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, iaitu nikmat sehat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut walaupun dalam keadaan kita sedang dahaga ataupun lapar, kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majlis ilmu, yang mana balasan bagi orang yang mendatangi majlis ilmu ni tidak lain, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan baginya untuk masuk syurga, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bahawa sesungguhnya sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, tak kisah ilmu agama ke ataupun apa-apa ilmu, apatah lagi itu berkaitan dengan ilmu agama, berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang begitu mulia, iaitu balasan dimudahkan baginya untuk menuju syurga. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu Al-Asmaul Husna, muka surat yang ke 44 kan? 44, Al-Quddus. Okay, betul Yes. Naam. Nama Allah Subhanahu wa taala bahagian yang ke-10 Al-Quddus, yang Maha Suci. Masya-Allah, Tabarakar Rahman. Ini merupakan nama yang sangat-sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Ini berkaitan dengan penyucian ataupun Allah Subhanahu wa taala suci dari segala sesuatu yang tidak yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surat 40. Baik. Al-Quddus, insyaallah. Nah, pernah tak kita mendengar perkataan Al-Quddus? Pernah kan? Pernah tak kita membaca satu doa yang di dalamnya ada nama Allah Al-Quddus? Pernah tak? Doa dalam sujud. Subuhun Quddusun Rabbuna, Subuhun Quddusun Rabbul Malaika Warruh. Doa yang dibaca dalam ruku' kan dalam sujud? Ini dua-dua sama ada dalam ruku' ataupun dalam sujud. Ini merupakan doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruku' ataupun sujud, iaitu Al-Quddus. Okey. Mungkin kalau kita dengar perkataan Al-Quddus ni, kita dah faham lah. Quddus itu suci. Dari segi lafaz, dari segi makna, kita faham Al-Quddus tu makna dia adalah suci. Namun selain daripada itu, kita mesti tahu apa maksud Al-Quddus ni. Dia panjang. Kalau kita jelaskan tentang Al-Quddus ni, dia panjang.
Apa hakikat ataupun maksud sebenar daripada perkataan ataupun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Lepas tu ada satu nama lagi yang sama dengan nama ini. Dan ini disebutkan secara bersamaan, yaitu As-Subbuh. Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati war Ruh. Dua nama ini memiliki ataupun mempunyai makna dan maksud yang sama. Cuma dalam buku ni dia dijelaskan secara lain. Dijelaskan secara lain-lain. Kalau kita merujuk kepada beberapa buku, beberapa kitab, terutama Al-Asma'ul Husna yang dikarangkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau pada bukunya dia menulis dua nama ni secara bergandengan, secara bersamaan. Al-Quddus, As-Subbuh. Cuma buku ni, buku yang ana susun ni, sebab dia mengambil daripada buku yang disusun oleh Kerajaan Arab Saudi, jadi dijadikan dua pembahasan lah. Yang pertama Al-Quddus, yang kedua As-Subbuh. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, nama sebelumnya okey. Sebelumnya puasa semua ni kan? Puasa ya. Alhamdulillah. Ternyata datang juga pukul 2.30 ya. Tadi dah risau ni. Datang kita pukul 2.30. Ternyata alhamdulillah ada orang. Ana tanya dengan Imran tadi dah, ada orang tak pukul 2.30? Oh, ternyata ada. Alhamdulillah. Berarti dia masih semangat ya meskipun first Ramadan ni. Sebab first Ramadan ni dia banyak godaan. Banyak godaan dia yang pertama ni berkaitan dengan fizikal. Fisik kita memang ni lemah, letih. Kalau dahaga dengan lapar ni memang tak perlu dipertanyakan lah. Memanglah ini adalah perkara utama yang sentiasa kita alami. Lapar dan dahaga. Apatah lagi kalau kita tengok dengar menyu-menyu dalam tu, oh Masya Allah, ada nasi ini, nasi itu, minuman ini, Masya Allah. Tapi inilah banyak yang berlaku pada kita ni. Kalau kita siang hari, banyak yang yang diangan-angankan, yang diinginkan. Nanti saya berbuka ini, berbuka itu, semua akan dibeli, dirancang, dikumpulkan semua. Sebab nanti ketika berbuka mau apa ni? Mau dimakan semua, mau balas dendam. Karena satu hari telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Baik, kita terus kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Baik, Al-Quddus. Ya, sebenarnya ada kaitan ni. Kita ni kan puasa. Macam kita tak kuat, macam kita lemah, kita lapar, dahaga. Kita nak kuat tu, nak pulihkan tenaga kita tu, kita mesti minum. Kita mesti makan. Kan? Mesti makan, mesti minum. Ini menunjukkan bahawasanya kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Hamba yang lemah, tidak kuat. Berbeza dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Dia disucikan daripada sifat-sifat yang lemah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa kuat, Al-Qawi, Al-Matin, yang maha kukuh. Manakala makhluknya dia lemah. Hanya dicoba dengan satu hari berpuasa, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, dia sudah banyak yang mengeluh. Kadang banyak yang mengeluh, kadang dia cuma puasa secara zahir, tetapi secara batin dia tidak berpuasa. Ya, dia berpuasa secara zahir, dia tidak minum, tidak makan, namun dia masih lagi melakukan maksiat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasan kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak suci. Manakala Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq Al-Quddus. Okey, kita tengok ya, mana Al-Quddus dari segi bahasa. Secara bahasa, kata Al-Quddus merupakan sighat mubalaghah. Apa sighat mubalaghah? Bentuk kesangatan, Quddusun, mengikut wazan fu'ulun. Fu'ulun, Quddusun, fu'ulun. Bentuk kesangatan ni. Apa maksud bentuk kesangatan ni? Kalau suci, dia tidak sangat. Tetapi kalau sangat suci, sangat-sangat-sangat suci. Manusia ada yang mengaku dirinya suci. Kan? Macam Fir'aun, macam orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ahli ibadah, kadang-kadang mereka ada yang menyatakan dirinya suci. Suci saja, tapi mereka tidak suci. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya suci, tetapi sangat-sangat ataupun maha suci. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini perkataan Al-Quddus
mengikut wazan fu'ulun, sebab ini adalah sighat mubalaghah, bentuk kesangatan. Jadi cara kita memberi arti kepada Al-Quddus ni bukan suci saja, tetapi maha suci, yang maha suci. Okey, baik. Dia ada dua makna. Al-Quddus ni dia ada dua makna. Makna yang pertama, apabila mengikut wazan fu'ulun. Apabila dia mengikut wazan fu'ulun daripada perkataan Al-Qudusu, bermakna at-tahara. Apa tahara? Suci kan? Suci. Jadi makna Al-Quddus yang pertama adalah tahara, suci. Kita tahu suci seperti apa? Tak tahu semua. Suci daripada kotoran, suci daripada najis, ya. Sama ada suci dari segi zahir ataupun batin. Okey, maka perkataan tersebut secara bahasa dapat diartikan yang disucikan dari segala kekurangan. Apabila Al-Quddus ni bermakna at-tahara, suci, bermakna dia diartikan yang disucikan dari segala kekurangan. Bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendapatkan ataupun mempunyai kekurangan. Beza dengan kita serba kekurangan. Kurang duit, kurang makan, kurang minum, kurang ikhlas, kurang ridha. Selalu kurang dan kurang harta. Okey. Dan disifatkan dengan pelbagai kesempurnaan. Ini apabila Al-Quddus bermakna at-tahara, diartikan yang disucikan dari segala kekurangan dan disifatkan dari pelbagai kesempurnaan. Nah, dari segi bahasa kita dah faham dah apa itu Al-Quddus. Sebab makna Al-Quddus secara bahasa ni adalah makna sebenar bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Apabila malaikat komplain kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menciptakan manusia, apa kata mereka? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau kita baca ayat yang lengkap ni, tengok pada muka surat yang ke-6 ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okay, sebelum tu Yayasan Taklim dia ada program tadarus kalau tak silap. Sesiapa yang nak join program tadarus tu boleh datanglah Yayasan Taklim lah. InsyaAllah dia bermula pukul 5.00 tepat kalau tak silap lah. Sesiapa yang nak join tu, tapi anda pun tak tahu pembahagian dia macam mana, boleh tanya dekat admin nanti. Pukul 5 sampai pukul 6 kalau tak silap. Lepas tu pukul 6 sampai pukul 7 dia ada tazkirah khas Ramadan. Siapa yang nak datang, boleh datang. InsyaAllah kita ada jemputan beberapa ustaz dari luar, seperti Ustaz Khairul Ikhwan, Dr. Fadlan, kemudian Ustaz Sulaiman, dan ana sendiri juga ada. Nah, siapa yang nak join tadarus tu bolehlah. Okey, baik. Okey. Tengok di sini, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, iaitu ingin menjadikan manusia. Khalifah ni adalah penguasa, pengganti pemimpin. Dia Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada malaikat bahawa Allah ingin menjadikan penguasa yang bernama manusia di muka bumi, bukan jin tetapi manusia. Tetapi para malaikat macam tak bersetuju. Dia komplain. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'.
Mereka berkata, adakah kau hendak menjadikan orang yang akan merusakkan dan menumpahkan darah di sana? Tengok ni. Kenapa malaikat dia tanya seperti ini? Kerana pada kebiasaannya manusia ni di muka bumi membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Dan kerusakan ni adalah sifat kelemahan dan sifat buruk. Berbuat maksiat, berbuat dosa, membunuh, mencuri, berzina. Ini adalah kenyataan. Ini adalah kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita ingin menjadikan seorang khalifah yang namanya manusia di muka bumi, maka malaikat bertanya, engkau nak jadikan khalifah manusia di mana mereka sering berbuat kejahatan? Kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Wahai Allah, kami makhluk engkau ni sentiasa memuji engkau, menyucikan engkau daripada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan engkau, yang tidak pantas dengan engkau. Kami selalu menyucikan engkau dari perkara ataupun sifat-sifat ataupun perbuatan yang tercela. Mengapa engkau ingin menciptakan manusia yang sentiasa membuat kerusakan di muka bumi ini? La haula wala quwwata illa billah. Ini perbuatan malaikat yang sentiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Okey, ini yang pertama ya, makna yang pertama. Iaitu at-tahara, suci dari segala kekurangan dan sifatnya adalah kesempurnaan. Okey, sekarang makna yang kedua. Makna al-Quddus yang kedua, al-barakatu. Apa maksud al-barakatu? Keberkatan. Yes, keberkatan. Ini makna yang kedua ni. Jadi al-Quddus tu tak hanya bermakna at-tahara, suci, namun dia juga bermakna al-barakatu, keberkatan. Bermakna Allah Subhanahu wa taala memberkati, memberikan keberkatan. Tengok di sini. Okey. Dan yang dimaksud perkataan al-ardul muqaddasah. Kita pernah mendengar perkataan al-ardul muqaddasah. Apa makna al-ardul muqaddasah? Iaitu al-ardul barakah. Al-ardul barakah, bumi yang diberkati. Ini adalah pendapat Qatadah yang dinukil oleh Ibn al-Arabi. Kata al-Qatadah, selain al-Quddus ni bermakna at-tahara, dia juga bermakna al-barakah. Seperti mana yang disebutkan dalam perkataan al-ardul muqaddasah yang bermakna al-ardul barakah, iaitu bumi yang diberkati. Okey. Jadi ada dua ya. Kalau ana tulis di sini biar sentiasa diingat, tak perlu tulis pun tak ada masalah, cuma dalam buku sudah ada. Jadi al-Quddus ini dari segi makna ya. Al-Quddus makna yang pertama bermakna at-taharatu. At-taharatu, yang kedua apa tadi? Al-barakah. Al-barakatu. Al-barakatu, keberkatan. Ini suci ya. Ini suci, yang ni berkat. Dua makna ni pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala, suci dan berkat, memberkati ataupun memberikan keberkatan. Macam puasa sekarang ni. Macam puasa yang sedang kita kerjakan ni, dia juga mengandungi dua makna ni. Yang pertama, dia menyucikan dosa-dosa kita. Bagi sesiapa yang mengerjakan puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang lalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang puasa kerana iman dan mengharapkan ridha Allah dan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Ini bermakna menyucikan dosa-dosa tersebut, menyucikan dirinya dari segala dosa-dosa.
Yang kedua, berkat. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang penuh keberkatan. Ya, bulan yang penuh keberkatan, penuh dengan kebaikan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari lah. Anda tak perlu menjelaskan tentang ni. Anda fokus kepada Al-Asmaul Husna. Baik. Coba kita tengok dalam buku tu, Ibnul Qayyim berkata, Al-Quddus. Ibnul Qayyim berkata, Al-Quddus adalah zat yang disucikan daripada segala keburukan. Apa maksud zat yang disucikan daripada segala keburukan? Apa maksud dia? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang tercela yang buruk. Kekurangan, Allah disucikan daripada kekurangan dan aib. Demikian juga yang dikatakan ahli tafsir secara bahasa, kata itu bermakna suci dari segala aib dan kekurangan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibn Al-Qayyim. Dari segi bahasa, Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus ni suci daripada segala keburukan, kekurangan dan aib. Okey, sekarang kita pindah kepada maksud dan hakikat nama bagi Allah. Apa sebetulnya hakikat Al-Quddus ni? Okey, baik. Di sini disebutkan manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi bagi tujuan menghambakan diri dengan ibadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, maksud dia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Aku tak jadikan manusia dan jin ni illa liya'budun, melainkan mereka beribadah kepadaku, menyembah aku, mengerjakan solat kepadaku, puasa kepadaku, haji untukku dan segala-galanya, menjalankan semua perintah, mengikuti aturannya, menyebarkan kebaikan dan mengerjakan kasih sayang sesamanya. Perbezaan pada mereka dizahirkan oleh sifat dan perbuatan baik dan buruk. Manusia di muka bumi ni, kita semua ni ada dalam tempat ni, tidak terlepas, tidak lari daripada dua keadaan, iaitu buruk dan baik. Di antara kita ada yang bersifat baik, ada yang bersifat buruk. Pada sifatnya mereka tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan dan kesilapan, kerana mereka adalah makhluk yang lemah, memiliki kekurangan dan ketergantungan dalam hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Tengok kita sekarang ni, semuanya lemah. Semuanya lemah sekarang, tengah lemah lagi. Kan? Tengah lemah lagi sekarang ni. Sentiasa mengharap bila nak pukul 7.30 ni. Tengah memang lemah. Sebab kita memang diciptakan dari sesuatu yang lemah. Setitis air mani. Siapa yang nak pegang? Kalau kita tengok air mani macam jijik kan, nak pegang pun macam jijik. Itulah hakikat manusia sebetulnya. Tetapi apabila dia menjadi manusia, dia membersihkan dirinya, kan? Dia membersihkan dirinya sehingga dia menjadi bersih. Pada hakikatnya dia adalah mani, setitis mani. Ini makanya manusia jangan sombong. Mereka jangan coba-coba untuk menyucikan dirinya ataupun mengaku, aku adalah orang yang suci, bebas daripada dosa, saya tidak pernah melakukan keburukan. Tak, semua yang namanya makhluk adalah lemah, pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan keburukan. Tengok ni, manakala Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka terselamat dan terbebas dari sifat-sifat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat kekurangan, tidak pernah memiliki sifat ketergantungan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan. Penafian Allah dari sifat-sifat tersebut merupakan kandungan daripada namanya yang bersih dan suci, agung dan mulia, iaitu Al-Quddus. Ia disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi Al-Quddus dan Al-Subbuh ni dia disebutkan dalam Al-Quran 2 kali je. Dia disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Kalau dalam hadis dia disebutkan lebih daripada 1 kali kot. Di antaranya yang doa tadi, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Jadi Al-Quddus ni dia disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey, siapa yang nak baca? Okey, jom. Saya nak bagi ni, nak kongsi pahala.
Silakan siapa yang mau baca ayat ni, iaitu ayat yang ke surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Naam, sila. Sekarang ni bulan puasa, dilipat gandakan pahala dia. Yang biasanya 10 sampai berlipat-lipat ganda. Naam, tafadhal. Sila. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Okay. Cuba maksud dia baca. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maka maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Masya Allah, tabaraka rahman. Tengok di sini ada perkataan ataupun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malik Al-Quddus. Ada berapa nama di sini? Berapa? Berapa? 8 ke 9? 9 ya? 9. Yang first sekali Allah. Okay, yang kedua Al-Malik. Yang ketiga Al-Quddus. Okay, 4 Salam. Yang kelima Al-Mu'min. Okay, yang 6 Muhaimin. Yang ketujuh Aziz. Yang ke-8 Jabbar. Yang ke-9 Masya Allah, tabaraka rahman. Ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Quran menghayati ayat-ayat ni, maka insya-Allah kita akan timbul kekhusyuan dalam hati kita ni. Tengok ni yang pertama Al-Malik. Al-Malik ni adalah menguasai, maha menguasai. Al-Quddus yang maha suci. Okey, As-Salam yang maha selamat sejahtera. Al-Mu'min yang maha melimpahkan keamanan. Al-Muhaimin yang maha pengawal serta pengawas. Kemudian Al-Aziz yang maha kuat ataupun maha perkasa. Al-Jabbar yang maha menundukkan, melengkapi ataupun maha besar, maha kuat. Okey, Al-Mutakabbir apa? Yang maha besar ataupun yang maha sombong. Al-Mutakabbir. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini ada perkataan Al-Quddus. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang akhir tu, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Orang-orang kafir Quraisy ni, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan benda lain. Dengan patung-patung ataupun berhala-berhala, dengan Uzza, dengan Lata. Apabila mereka memohon pertolongan, mereka meminta pertolongan kepada Allah, tetapi di samping itu mereka juga meminta pertolongan kepada patung-patung tersebut, kepada berhala-berhala tersebut. Mereka membuat tandingan. Okey. Ayat yang kedua ialah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Okey, siapa yang nak baca ni? Tafadhal. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddusil azizil hakim. Baca maksud dia. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai, yang maha suci, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi di sini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Okey, cuba sekarang perhatikan maksud Al-Quddus. Ni dia maksudnya Al-Quddus, iaitu Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan.
Itu di garis bawahi ya, headline. Maha suci dari segala bentuk kekurangan. Apa kekurangan-kekurangan ni? Kekurangan-kekurangan itu semuanya terdapat pada makhluknya. Kekurangan-kekurangan kita ialah banyak. Di antaranya adalah kita mengantuk, kita tidur, kita lemah, ya, kita sakit, kita tidak kuat, kita memerlukan sesuatu, kita ada sifat-sifat kekurangan. Semua sifat-sifat kekurangan ada pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala suci, terbebas daripada segala kekurangan itu. Ini yang dimaksud dengan Al-Quddus. Kalau kita tengok nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni kan, contoh kata 99 nama. 99 nama. Ini semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah kan? Kesempurnaan Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Lawan kepada hidup apa? Mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada kematian. Al-Qayyum. Al-Qayyum apa? Yang maha Al-Qayyum yang maha mengurusi makhlukan, yang sentiasa berdiri ataupun sentiasa mengurusi makhluk. Apa lawan dia? Ada yang tahu lawan dia? Lawan dia adalah lalai. Lalai. Jadi sifat ini mentiadakan ataupun menafikan sifat lalai. Allah Subhanahu wa taala suci daripada sifat lalai. Okey, Al-Jawad, bukan Al-Jawad, Al-Wahhab, yang banyak memberikan karunia ataupun yang maha dermawan. Lawan kepada dermawan apa? Kedekut. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus daripada sifat kedekut, disucikan, ditiadakan dari sifat kedekut. Jadi seakan-akan nama Allah Subhanahu wa taala ni yang menunjukkan kesempurnaannya, apabila kita renungkan, apabila kita fikirkan, lawan daripada nama-nama ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat itu. Dari sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quddus. Jom kita tengok lagi tu. Dan sifat yang tercela. Sifat yang tercela ni apa? Macam kita lah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela di antaranya adalah kedekut. Ya, kedekut, kemudian bakhil. Apa lagi ya sifat tercela ni? Tidak amanah. Apa lagi? Banyak sifat yang tercela ni. Kalau kita ditanya di sini mungkin tak boleh jawab lah. Sebab apabila sesuatu itu sedang diperlukan, dia tak nampak. Kalau kita tak perlu, biasanya datang semua kan. Kalau kita ditanya tentang benda-benda yang sangat senang, memang dia tak muncul. Sifat tercela ni apa? Cuba kalau kita pergi luar nanti, keluar datang semua. Tercela ni semua ni. Malas apa datang semua. Okey. Itulah Allah Subhanahu wa taala sifat bebas daripada semua sifat tersebut. Tengok lagi, dia suci dari segala bentuk kesyirikan. Bukan hanya suci daripada bentuk kekurangan dan sifat yang tercela, tetapi Allah Subhanahu wa taala suci dari segala bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sekutu siapapun di dunia ini. Jin ke, manusia ke, ataupun makhluk gaib ke, tidak mempunyai sekutu. Lepas tu tidak mempunyai tandingan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan. Allah Subhanahu wa taala maha menguasai, maha menaklukkan. Tidak ada pasangan. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai isteri. Tidak mempunyai isteri, tidak mempunyai teman. Tidak ada keserupaan. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan tidak ada pula perumpamaan. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quddus, iaitu suci daripada kekurangan dan sifat tercela, suci daripada segala kesyirikan, tidak mempunyai tandingan, tidak ada pasangan dan tidak ada keserupaan, dan tidak ada pula perumpamaan. Ini yang dimaksud dengan Al-Quddus. Boleh faham kan? Okey, mungkin ada soalan. Okay, Alhamdulillah, faham semua. Memang terus faham ya, Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-11 surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Ibn al-Arabi berkata, adapun sifat Allah Al-Quddus dan menetapkan dirinya dengan sifat suci, sekurang-kurangnya ada 10 sifat suci baginya. Kalau kita nak tahu tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala ni, boleh kita petik daripada perkataan Ibn al-Arabi ni. Apa yang dimaksud suci bagi Allah? Apa yang dimaksud Al-Quddus bagi Allah? Tengok ni. Ada 10 makna. Ada 10 makna suci bagi Allah, kata Ibn al-Arabi. Yang pertama, suci dari segala bentuk kesyirikan. Ni kalau kita ditanya, apa maksud Al-Quddus ni? Iaitu suci. Suci apa? Suci daripada kesyirikan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, suci dari segala tandingan. Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi dari dahulu sehingga akhir, sehingga hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang menandinginya, tidak ada sesuatu yang dapat mengalahkannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, suci daripada mempunyai lawan ataupun partner. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai isteri, tidak mempunyai pendamping. Kemudian yang keempat, suci daripada anak beranak. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang sudah kita ketahui, tidak pernah diperanakkan dan tidak pernah beranak. Ini yang keempat. Yang kelima, suci daripada khayalan ataupun bayangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan dengan perasaan ataupun dengan fikiran. Macam dulu kan, waktu kecil, biasa kita membayangkan kalau nak tahu bunyi bukan bunyi. Kalau kita nak tahu tentang gambaran syurga, maka kalau anak kecil lah, ketika masa main dekat kampung, kalau nak tahu rupa syurga tu, biasanya dia ada gambar-gambar cantik yang berbentuk masjid, ada bunga-bunga, kemudian di bawah masjid tu dia ada sungai-sungai, macam itulah syurga. Dulu dah kalau anak waktu budak-budak lah. Syurga sahaja tidak dapat dibayangkan oleh mata, tidak dapat dibayangkan oleh hati, tidak dibayangkan oleh perasaan. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibayangkan seperti apa bentuk dia, seperti apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, suci daripada itu. Jadi ini termasuk pada Al-Quddus. Itu dia. Ini yang keberapa ni? Yang kelima, yang keempat? Yang kelima. Okey, yang keenam. Okey, yang kelima ni suci daripada khayalan ataupun bayangan manusia. Okey, yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, suci daripada keterbatasan. Apa maksud suci daripada keterbatasan ni? Okey, makhluk ni dia punya kuasa. Terutama manusia. Jin, syaitan juga punya kuasa. Syaitan kuasa dia dapat menaklukkan manusia. Ya. Dapat menaklukkan ataupun menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan ataupun maksiat. Itu kuasa dia. Jin kuasa dia boleh mengganggu manusia. Manusia banyak lagi kekuasaan. Kekuasaan sekarang berkuasa kalau ada jabatan, ada di parlimen, ada politik dan sebagainya. Mereka ada kekuasaan. Tetapi kekuasaan mereka terbatas. Manakala Allah Subhanahu wa taala suci daripada kekuasaan yang terbatas tu. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna meliputi segala-galanya. Okey, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak dapat digambarkan oleh mata. Manusia tidak dapat menggambarkan Allah dengan mata. Seperti ini Allah pejamkan mata, lalu ada cahaya Allah. Itu bukan. Itu bukan. Ya. Okey. Kemudian yang ke-9, tidak perlu kepada makhluk. Yang ke-8 ke yang ke-9 ni. Cuba cek lagi nantilah. Yang dimaksudkan dengan Al-Quddus bagi Allah tidak perlu kepada makhluk. Ini termasuk suci. Adapun manusia kita sebagai makhluk yang lemah ni sentiasa satu sama lain saling memerlukan. Macam kita kan, lelaki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada lelaki. Ya, jiran dengan jiran saling memerlukan bantuan, saling memerlukan pertolongan. Kalau kita tak ada duit, mesti kita akan cari hutang
ataupun kita akan meminta pertolongan kepada orang lain. Itulah manusia, memerlukan kepada sesuatu, manakala Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada sesuatu. Ini juga termasuk dalam Al-Quddus. Okey, apa lagi? Yang ke-10, segala sesuatu menyucikannya. Ini bukan 10 lah, 9 kalau tak silap ya. 9 ya. Segala sesuatu menyucikannya. Ini yang dimaksud dengan Al-Quddus. Macam pokok macam makhluk tumbuh-tumbuhan, haiwan, benda-benda mati menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya tumbuh-tumbuhan ni dia bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak faham tasbih mereka tu macam mana. Lepas tu sesungguhnya dia dan yang ke-10 ini merupakan faedah daripada bahagian yang telah disebutkan, iaitu sesungguhnya dia memiliki sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan baginya. Inilah yang dimaksud Al-Quddus, kata Ibn Al-Arabi. Sekurang-kurangnya ada 10 penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, seterusnya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di dalam zat, perbuatan, nama dan sifat. Tidak ada sifat yang layak kecuali baik dan pantas baginya. Semua bagi Allah ni adalah baik. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada dirinya. Allah terbebas dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, bahawa dia mempunyai pendamping dan anak. Maha suci Allah daripada segala sesuatu yang mereka sifatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang bermaksud, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedangkan ia tidak mempunyai isteri? Tengok ni. Mula-mula di sini disebutkan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha menguasai. Bagaimanakah dia mempunyai anak padahal dia tidak punya isteri? Ini muhal bagi Allah, mustahil bagi Allah. Ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah mempunyai anak dan padahal Allah tidak mempunyai isteri? Ia pula menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Para malaikat tunduk dan patuh kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih dan memuji atas keagungan dan kebesarannya, menyucikan dari segala keburukan, kezaliman, aib dan kekurangan. Mereka berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Yang bermaksud, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Ibn Jarir At-Tabari berkata bahawa yang dimaksud dengan perkataan malaikat. Tengok ni, macam mana komentar Imam At-Tabari ketika mensyarah perkataan malaikat, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 30. Apa maksud dia? Iaitu kami menyucikanmu serta membebaskanmu dari apa yang disandarkan orang-orang musyrik kepada kamu, dan menetapkan sifat yang pantas bagimu, iaitu suci dari segala noda dan dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir terhadapmu. Okey, sambung. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, tidak sama dengan makhluknya. Tengok ni, Maha suci tidak sama dengan makhluknya. Hayyun, Maha hidup. Tengok, Hayyun, Maha hidup. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dan tidak akan mati. Kalau disebutkan Hayyun, Maha hidup, bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan mati. Jadi tidak pernah dan tidak akan mati itu merupakan penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kekurangan. Manakala kita manusia akan mati, pernah mati dan akan mati. Tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Ni. Tengok ni manusia ni. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Manakala kita hanya memulakan puasa 1 hari je, Masya Allah, mengantuknya
menguap dalam kelas berkali-kali. Belum ustaz baca satu ayat sudah menguap lagi. Lepas tu ustaz baca maksud ayat tu menguap lagi. Inilah merupakan sifat kekurangan, sifat apa ni? Sifat yang menunjukkan kekurangan. Manakala Allah Subhanahu wa taala al-hayyu abadan, sentiasa hidup selamanya, tidak akan pernah mengalami ataupun tidak pernah mendapatkan rasa mengantuk. Itu pun ketika kita berpuasa. Lepas berbuka puasa pun juga mengantuk. Perut kan sudah penuh dengan semua makanan, sudah menikmati, sudah melampiaskan dendam, sudah makan berbuka, Masya Allah, sudah berat nak jalan, nak pergi surau untuk untuk melakukan salat tarawih, macam mengantuk semua. Syaitan sudah sudah menarik dia, kau duduk je istirahat, salat tarawih nanti. Itu kata syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Makanya bulan Ramadan ni, meskipun kita ada rasa malas tu memang ada lah, sentiasa ada. Sebab kita yang namanya manusia, dia tidak akan terlepas daripada syahwat. Manusia ni kalau hidup, dia maunya senang, yang sedap, yang senang-senang. Tak mau bersusah payah. Tak mau bersusah payah. Itulah manusia. Ya, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tidak pernah sakit. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sakit. Kalau dikatakan hayyun maha hidup, tidak pernah sakit. Manakala manusia disebut hidup, pernah mengalami sakit, bahkan sentiasa mengalami sakit. Maha kuat, tidak pernah lemah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qawiyyu Al-Matinu, yaitu kuat dan kukuh, tidak pernah lemah. Maha melihat, tidak pernah buta. Al-Basir. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Basir, sentiasa melihat, memeriksa, memantau kita 24 hours, 24 jam, setiap detiknya kita akan dipantau, diperiksa. Macam mana puasa kita, macam mana solat tarawih kita, macam mana ibadah kita, macam mana qiyamul lail kita, akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka yang mendapatkan pahala puasa sempurna? Maha mendengar, tidak tuli. Kalau disebutkan Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, berarti muhal, mustahil bagi Allah itu tuli. Jadi mentiadakan Allah Subhanahu wa taala tuli, ini merupakan sifat Al-Quddus. Jadi Al-Quddus ini mencakupi semua kekurangan. Bukan mencakupi, maksudnya menyucikan daripada segala-gala kekurangan. Apa kekurangan yang ada pada makhluk tu, Allah Subhanahu wa taala suci daripadanya. Dia terselamat dari sifat buruk dan tercela yang terdapat dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tengok ni dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang bermaksud, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Untuk itu wajib bagi semua makhluk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dalam semua perkara. Mereka wajib menyucikan diri mereka daripada segala keinginan syahwat dan menghindari daripada perkara syubhat. Terutama pada bulan Ramadan ni. Pada bulan Ramadan ni merupakan kesempatan yang paling agung untuk menyucikan diri kita daripada segala perbuatan-perbuatan yang tercela, terutama daripada perbuatan-perbuatan dosa. Banyakkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini disucikan, ditiadakan, ditutupi. Sebab bulan Ramadan ni pintu-pintu syurga ni sedang dibuka dan pintu-pintu langit pun juga dibuka. Kata baginda Nabi, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang sentiasa menginginkan kebaikan, kerjakanlah amal-amal baik. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang sentiasa buat kejahatan, yang bermaksud berhentilah. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan diampunkan dosa. Tengok ni,
dalam beberapa hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang puasa dengan keimanan dan mengharap pahala daripada Allah akan dihapuskan dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua lagi, dia redaksi hadisnya dia agak sama tapi beza. Yang kedua, man qama ramadhana, ini man qama. Yang tadi man shoma. Yang kedua man qama. Ini hadis juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Apa menghidupkan ni? Salat tarawih, baca Quran, berzikir, baca istighfar, salawat. Ini menghidupkan malam. Bukan menghidupkan malam dengan begadang, minum kopi, teh tarik, pergi kedai. Bukannya tu. Itu lain. Itu menghidupkan syahwat. Itu menghidupkan syahwat tu. Duduk-duduk pinggir lorong, pinggir jalan tepi. Daripada pukul 10 sehingga pukul 12 dia minum teh tarik. Masya Allah. Menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam, tetapi menghidupkan malam dengan perkara dunia, dengan memuaskan hawa nafsu. Jadi maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga maqama juga, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Macam mana dosa-dosa itu akan diampuni? Macam tadi lah yang disebutkan dalam 3 hadis tu. Puasa bulan Ramadan dengan iman, bukan karena terpaksa, bukan karena kita malu dengan kawan ataupun dengan jiran. Yang kedua, hidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Quran, dengan salat tarawih ataupun dengan amalan-amalan baik lainnya. Kemudian yang ketiga, bangun malam Lailatul Qadar, itu 10 akhir. 10 akhir ni kena kejar, buru. Karena dalam 10 akhir ni terutama bilangan-bilangan ganjil ni dia ada malam Lailatul Qadar. Sesiapa yang bangun pada malam-malam ganjil bulan apa ni 10 akhir ni, insya-Allah dia akan mendapati malam-malam bulan akan mendapati malam Lailatul Qadar. Kalau dia mendapati malam Lailatul Qadar, otomatik dia akan mendapatkan penghapuskan dosa, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar Al-Quddus ni, kita tidak hanya memahami tentang makna Al-Quddus sahaja, tetapi dia akan memberikan kesan kepada kita bahwasanya apabila bulan Ramadan, kita lebih dianjurkan lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menghapuskan dosa-dosa kita. Tengok apa yang sentiasa, apa yang pernah kita buat pada sebelum bulan Ramadan. Dosa-dosa apa kira-kira? Kita mesti kita mesti minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keampunan. Termasuk dosa besar juga tu? Yes, termasuk. Okay. Kalau dosa besar ni dia mesti taubat. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil. Namun ada juga sebagian ulama yang menyebutkan termasuk dosa besar juga. Tapi jumhur ulama mengatakan yang dimaksud diampunkan dosa ni adalah dosa-dosa kecil. Sebab sentiasa tiap hari kita melakukan dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita dikumpulkan dosa-dosa kecil tu, jadi banyak lah. Jadi besar juga. Bukan jadi besar sebetulnya. Jadi banyak. Jadi banyak. Macam kita mengumpulkan duit kan, duit siling. Duit siling kita tiap hari kumpulkan, bukan duit siling, duit kecil lah. Anggaplah setiap hari kita kumpulkan 1 sen ke 1 ringgit ke, ya. Cuba kita kumpulkan selama 30 tahun. Contohlah. Cuba kita buka. Banyak hasil dia. Apatah lagi kalau duit siling. Duit siling lagi banyak. Macam itulah dosa-dosa kecil ni kalau dia kumpulkan, dia tidak tidak meminta keampunan kepada Allah, dia akan menjadi banyak. Dengan puasa ni lah dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Okey. Baik. Membersihkan hati mereka daripada sifat lalai serta menjauhi perkara yang dilarang. Semua itu dapat dilakukan dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Asma halaman yang ke-215. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada kesan beriman kepada nama Allah Al-Quddus. Jadi kita dah faham ya tentang Al-Quddus ni. Tak ada soalan di sini. Faham ya? Jadi dia suci.
Allah Subhanahu wa taala suci daripada segala sifat kekurangan dan sifat yang tercela. Ataupun tadi boleh disebutkan suci daripada bentuk kesyirikan, suci daripada mempunyai lawan ataupun mempunyai pasangan, suci daripada beranak, suci daripada khayalan, suci daripada dilihat oleh manusia dan sebagainya. Semua kita fahamlah. Baik, setelah kita memahami makna dan hakikat Al-Quddus ni, dia akan mendatangkan kesan-kesan keimanan kepada kita. Tengok di sini. Nama yang suci dan agung ini sentiasa menyatu dalam diri zat, perbuatan dan sifat Allah, membuktikan bahawa Allah tidak sama dengan makhluknya dalam semua perkara. Untuk itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Quddus dengan iman sebenar akan memperolehi pengajaran dan kesan keimanan pada dirinya. Yang pertama, di antaranya kesan keimanan dengan nama Allah Al-Quddus, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan serta menyifatkannya dengan kesempurnaan, keutamaan dan kebaikan. Kalau kita dah tahu tentang anak Al-Quddus ni, wajib bagi kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan, dan wajib bagi kita menetapkan sifat kesempurnaan, sifat keutamaan dan sifat kebaikan. Pada intinya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dengan segala nama dan sifatnya. Okay, yang kedua, tengok ni Al-Halimi berkata, makna Al-Quddus adalah zat yang dipuji dengan pelbagai keutamaan dan kebaikan, dan taqdis mengandung makna tasbih. Demikian pula tasbih mengandung makna taqdis, kerana tidak adanya celaan menetapkan adanya pujian. Kalau kita menyucikan Allah daripada segala sifat yang tercela, bermakna kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tersempurna, dengan sifat yang sempurna. Yang kedua, tidak ada yang serupa dengan Allah sama ada dalam zat, perbuatan, nama maupun sifat, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-11. Okay. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah lupa. Beza dengan kita. Kadang-kadang kita berjanji dengan seseorang tetapi kita mengingkarinya. Dia cakap besok, tetapi apabila sudah sampai kepada besok dia cakap lusa. Macam tu. Okey. Lepas tu tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah lupa. Manakala manusia sentiasa berbuat salah dan silap. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullul adamiyyin khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti dia berbuat salah dan silap. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan silap adalah mereka yang bertaubat. Kalau dah buat silap, dah buat salah, dianjurkan segera bertaubat. Apa yang diucapkan adalah benar dan apa yang dijajarkan pasti akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila." Yang bermaksud Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kepada contoh doa ya. Kita habiskan insya-Allah. Baik. Kita ambil 5 minit lagi untuk menghabiskan doa ni. Lepas tu minggu depan kita terus kepada subuh. Baik. Apa yang diminta seorang hamba kepada Allah sejatinya mengakui bahawa dirinya adalah makhluk yang lemah, sentiasa berhajat kepada Tuhannya dalam segala perkara. Manakala dia tidak memerlukan kita. Maha Kudus Allah lagi Maha Kaya. Untuk itu memohon kepada Allah dengan menyebut salah satu namanya amat dianjurkan. Nabi pun menyebut nama ini dalam beberapa doanya sebagaimana berikut. Yang pertama, doa ketika terbangun daripada tidur di waktu malam. Tiba-tiba kita tidur nyenyak ya, di waktu malam, tiba-tiba kita terbangun. Jadi ketika itu kita disyariatkan ataupun dianjurkan membaca doa. Di mana dalam doa ini ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Tengok di sini. Yang pertama, Allahu Akbar dibaca 10 kali. Kemudian Alhamdulillah dibaca 10 kali. Kemudian Subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Kemudian Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Allahumma inni a'udhu bika min dhikid dunya wa dhiki yaumil qiyamah. Tengok ni pada doa yang terakhir ni. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada kesempitan dunia
wa dhiki yaumil qiyamah, dan kesempitan daripada hari kiamat. Boleh dibaca ni lah. Tapi doa ni dia agak panjang sebab dia baca 10-10. Bagi siapa yang mau mengamalkan, baguslah. Tapi kalau sudah sahur tinggal 10 minit, tak perlu baca doa ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh makan sahur nanti. Ini yang dimaksud kalau tiba-tiba terbangun. Contoh kata kita tidur pukul 11 selepas solat tarawih. Tiba-tiba pukul 1 terbangun. Disunahkan baca ni lah. Tapi kalau kita sudah bangun pukul 5.45, tak perlu baca doa ni lah. Baca doa yang pendek je. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau baca ni tak sempat berbuka nanti. Sorry. Berbuka pula. Bersahur. La haula wala quwwata illa billah. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua, zikir yang dibaca dalam sujud. Ataupun dalam rukuk. Iaitu, kita baca sama-sama. Subuhun. Qudusun. Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun Rabbul malaikati war ruh. Kalau tengok terjemahan di sini, maha suci. Subuh ni maha suci. Subuhun. Qudusun, maha suci juga. Cuma di sini terjemahkan maha kudus. Rabbul malaikati war ruh. Rabbnya para malaikat dan ruh. Muka surah 48. Kita habiskan insya-Allah taala. Doa berlindung dari sifat kelemahan. Doa berlindung daripada sifat kelemahan, kemalasan dan azab kubur. Doa ini mengandungi nama Al-Quddus. Ini boleh kita baca ya. Perbanyak baca doa ni, apatah lagi kalau dibaca pada bulan yang mulia ni, pada bulan Ramadan, sama ada mau dibaca dalam sujud ke ataupun mau dibaca sebelum salam. Cuba kita baca sama-sama ya. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl والحرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ana baca maksud dia ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kelemahan, kemalasan, ketakutan, kedekut, kepekaan, peka, tidak pendengar, dan siksa kubur. Tengok ni, Masya Allah. Kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat lemah, daripada sifat-sifat kelemahan. Al-ajzi, lemah. Al-kasal, malas. Al-jubn, takut. Al-buhl, kedekut. Al-haram, peka. Kemudian azabil qabr, siksa kubur. Tengok ni. Boleh banyakkan kita baca dalam bulan Ramadan ni. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah dia, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang dapat menyucikannya. Meminta ni kepada Allah supaya kita disucikan daripada dosa-dosa. Boleh baca ni, Masya Allah. Bagus ni doa. Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2722. Boleh baca ni lah nanti ya. Boleh baca, boleh pegang buku, tak ada masalah. Kalau nak baca boleh pegang buku macam ni je, ataupun letak di hadapan, ataupun sandarkan kepada dinding. Baca macam ni, tak ada masalah. Kita baca doa sampai kita baca dalam buku, tak ada masalah. Yang penting hati kita khusyuk,
betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta disucikan daripada kelemahan-kelemahan ni ataupun sifat-sifat ni. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan disucikan daripada dosa-dosa. Sebab doa orang yang berpuasa itu adalah tidak tertolak, dia akan diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada 3 yang tidak ditolak ataupun 3 doa yang dimakbulkan, di antaranya doa orang yang puasa. Nah, banyakkan doa. Baca masa-masa bila sama ada selepas tarawih ke ataupun solat witir ke, boleh, tak ada masalah. Ataupun dalam sujud. Dalam sujud ni lagi best. Panjang sangat dia cari doa yang pendek lah kalau tak nak panjang sangat. Tapi ini bagus walaupun panjang. Tak ingat. Kalau tak ingat apa, sambil baca. Tapi kalau kita solat dekat masjid, takkan kita nak baca, nak bawa buku. Tak ada masalah, baca dekat rumah. Sahur tu meskipun kita dah solat tarawih, solat witir, tak apa, kita solat tambah 2 rakaat lagi. Solat mutlak lah, solat biasa lah, ataupun solat tahajud. Baca doa. Di luar solat boleh. Itu lagi waktu sahur ni, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Okey, anak akan jelaskan dalam tazkirah ni. Okey, kejap lagi insya-Allah. Baik. Jangan lupa ni bagus doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Dia berlindung kepada Allah daripada lemah. Wal kasal, malas. Kan? Wal jubn, takut. Al bukhl, kedekut. Al haram, peka. Kalau dah tua ni, kadang pendengaran ni dia terganggu kan. Kalau itu, kita meminta kepada Allah dan agar diselamatkan daripada tu, dari sifat-sifat tu. Baca doa ni. Tak panjang sangat sebetulnya. Kalau kita ambil dalam masa 5 minit ke 10 minit ke, boleh kita hafalkan. Ustaz, kalau sebelum salam tu boleh? Kita boleh tengok ni. Ya, boleh tengok. Letakkan di hadapan kita ataupun di samping kita, di sebelah kita kan. Macam ni. Kita solat macam ni, menghadap ni. Nasutu syahadat, tak apa, ambil macam ni. Itu pergerakan sedikit, tidak membatalkan solat. Boleh, tak ada masalah. Baca habis tu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sekarang ni bulan Ramadan, kesempatan yang agung untuk membanyakkan doa. Disebutkan dalam hadis, siapa yang merugi? Di antaranya orang yang merugi ini adalah apabila dia mendapati Ramadan manakala dosanya tidak diampuni. Macam mana kita nak diampuni dosa-dosanya? Selain disebutkan dalam 3 hadis tadi, baca doa ni, banyak memohon kepada Allah, terutama di waktu sahur. Masya Allah, sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala panggil orang, mana yang mau minta aku, mana yang mau doa kepadaku, mana yang beristighfar kepadaku. Allah langsung turun ke langit, ke bumi. Okey, ada penjelasannya dalam ini. Okey, kita cukupkan dulu di sini. Kita ada tazkirah sebagaimana biasa berkaitan dengan hadis-hadis Ramadan ataupun puasa. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam taslima katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.